Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farhani binti Yusof, nombor matrik A1696666. Wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafiqah binti Misni bernombor matrik A1717663. Nadim binti Muhammad Rozi, nombor matrik A172385. Daudah binti Nia Hassan, nombor matrik A164690. Binti Ibrahim, nombor matrik A166795. Saya Siti Roshidah binti Sulaiman, nombor matrik A166797. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asila Amirah binti Ahmad Aspi, nombor matrik A166. Persatuan kami akan membincangkan tentang literasi alam sekitar dalam Persatuan Pecinta Alam Malaysia. Pecinta Alam Sekitar Malaysia merupakan satu persatuan yang bukan kerajaan dan telah ditubuhkan pada tahun 1940 dan merupakan persatuan tertua di Malaysia. Ini adalah kerana minat orang British sebelum merdeka terhadap alam-alam sekitar yang ada di Malaysia. Mereka mengumpulkan maklumat tentang alam sekitar dan menerbitkan satu jurnal tentang alam Melayu pada tahun 1940. Dengan penerbitan itu, maka tercetuslah Persatuan Pecinta Alam Sekitar ini. Persatuan ini berpusat di Bukit Persekutuan Kuala Lumpur dan mempunyai 40 kaki tangan. Sekiranya kita menjadi ahli Persatuan Pecinta Alam Sekitar, antaranya adalah aktiviti keluarga yang diadakan oleh persatuan di mana kita dan juga anak-anak dapat mendalami tentang alam sekitar dan juga mendapat potongan harga istimewa yang diberikan kepada kita dan keluarga. Telah menjangkau 8 dekad dalam mempelopori pemeliharaan di Malaysia. Persatuan ini didaftarkan dengan objektif demi menjaga kepentingan orang ramai dan bukan hanya tujuan komersial dan kewangan. Visi bagi Persatuan Pecinta Alam Sekitar adalah agar warisan semula jadi Malaysia dan kepelbagaian biologi yang kaya dilindungi, diurus dan dipelihara dengan berkesan untuk faedah dan penghargaan semua rakyat Malaysia. Bagi misi pula adalah mempromosikan pemeliharaan warisan semula jadi Malaysia dan moto adalah kenali alam, hargai alam dan bertindak untuk alam. Tujuan literasi alam sekitar dalam persatuan ini adalah untuk memelihara alam semula jadi Malaysia dan minat yang mendalam kepada semua masyarakat dengan aktiviti-aktiviti pemeliharaan alam sekitar yang dijalankan. Dan ini dilihat mempunyai pelbagai jenis aktiviti yang dilaksanakan bagi mencapai matlamat yang diletakkan kepada masyarakat agar faham dan mudah untuk menerapkan literasi alam sekitar ini yang mana sangat berguna dalam kehidupan seharian. Okey, aktiviti yang dijalankan oleh Malaysia Nature Society ini merangkumi beberapa aspek yang telah kumpulan kami kenal pasti, antaranya ialah pendidikan, manusia, hutan, sumber alam dan sebagainya. Di sini saya akan terangkan sedikit tentang aspek pendidikan. Okey. Dalam setiap aktiviti yang berkaitan dengan aspek ini, mereka dah meletakkan input ataupun mesej tentang pemeliharaan alam sekitar yang mana program yang mereka jalankan tidak terhad kepada ahli mereka saja, tapi mereka adalah bersifat menyeluruh dan mengenal pasti potensi-potensi yang ada pada generasi-generasi akan datang untuk menerapkan literasi alam sekitar ini dalam kehidupan mereka. Okey. Yang kedua, mereka ini mewujudkan inisiatif pendidikan untuk menanam rasa cinta akan alam semula jadi kepada para pelajar dan bagi kuasa kepada generasi akan datang untuk bertindak dalam melindungi warisan semula jadi. Dan yang terakhir adalah untuk bahagian pendidikan, Malaysia Nature Society ini berfungsi untuk wujudkan rangkaian pusat pendidikan alam sekitar. Okey. Paling saya
gemari dalam aspek pendidikan ini adalah kelab pecinta alam untuk remaja. Mereka ini menarik para remaja untuk menyertai mereka punya pertubuhan dan mereka menjalankan aktiviti-aktiviti yang dekat dengan hati remaja. Menarik minat remaja dalam menerapkan literasi alam sekitar ini dalam kehidupan mereka. Okey. Kelab ini merupakan satu-satunya program alam sekitar yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan merupakan kerjasama di antara Malaysia Nature Society dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan program ini adalah untuk mendorong minat, pemahaman, pelibatan dalam pelbagai aktiviti persekitaran dan usaha pemeliharaan di kalangan generasi yang akan bersekolah dan sedang bersekolah dan masih belajar. Mereka ini adalah bakal yang akan memimpin dan akan menduduki negara kita pada masa akan datang. Berkongsi 3 aktiviti yang mereka baru saja jalani. Yang pertama, Junior Environmental Leader Series. Yang kedua, Penang Green School Award. Dan yang ketiga, Pulau Ketam Wow Project. Okey, projek yang Berdasarkan aspek hutan, terdapat beberapa aktiviti yang dilaksanakan oleh Persatuan Alam Sekitar Malaysia, antaranya melalui program jangkauan Community Education and Public Awareness. Pihak Persatuan Alam Sekitar Malaysia telah melaksanakan program jangkauan ini untuk anggota Persatuan Alam Sekitar itu sendiri dan kepada komuniti setempat. Tujuan program ini dilaksanakan adalah bagi melindungi kawasan paya bakau di pantai Selangor Tengah Utara dan meninjau semula pokok asal kami, roots. Dalam mencapai pelaksanaan program ini, MAS iaitu Persatuan Alam Sekitar Malaysia telah berusaha bekerjasama dengan cawangan Negeri Persatuan Alam Sekitar, komuniti setempat, organisasi bukan kerajaan, Jabatan Awam dan Kerajaan untuk memastikan projek ini berjaya tidak hanya pada masa 5 tahun, malah ia dapat diusahakan dalam tempoh masa yang panjang. Isu alam sekitar yang melibatkan hutan antaranya kurangnya pengetahuan teknikal, pengalaman dan pengaruh politik yang dipengaruhi oleh kurangnya penglibatan komuniti setempat, orang asli, organisasi bukan kerajaan dan orang awam. Selain itu, peningkatan kediaman dan pembangunan manusia juga telah menimbulkan masalah persekitaran yang disebabkan oleh pengembangan pertanian, pembangunan infrastruktur, penebangan hutan dan degradasi serta pemecahan hutan. Ini ialah pemeliharaan di mana bidang pemeliharaan di dalam Persatuan Pecinta Alam Malaysia melihat pengurusan MNS ini adalah untuk mengekalkan kawasan pelindungan yang sedia ada dan mewujudkan lagi pelbagai jenis kawasan pelindungan yang baru. Bidang fokus di mana pemeliharaan ini adalah terbagi pada 3 iaitu habitat, spesies dan orang asli. Malaysia telah kehilangan pelbagai jenis habitat yang disebabkan oleh pembersihan kawasan semula jadi yang dilakukan adalah untuk pembangunan, perumahan, pembalakan dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti manusia. Oleh itu, pelindungan habitat ini merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh MNS untuk mengekalkan kawasan semula jadi kepada habitat-habitat yang berada di Malaysia. NMS berusaha untuk menguatakan hutan simpan temenggung untuk habitat-habitat yang terancam. Kempen simpan temenggung yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk mewatakan hutan tersebut kepada habitat-habitat yang mereka ingin lindungi. Kempen tersebut berlangsung sehingga hutan simpan temenggung dapat diwatakan oleh pihak-pihak bertanggungjawab. Kawasan Tanah Basah merupakan salah satu kawasan yang sangat penting bagi negara Malaysia. Oleh itu, MNS telah melakukan pelbagai kempen kesedaran tanah lembap ini kepada rakyat Malaysia pada setiap tahun, iaitu pada Hari Wetland Sedunia. Bagi terumbu karang dan pantai pasir putih pula, ia merupakan tempat pelancongan negara dan habitat ini terancam kerana kawasan ini merupakan salah satu pembangunan pelancongan yang amat diperlukan oleh kerajaan.
Bagi spesies pula, Malaysia mempunyai pelbagai jenis spesies yang menjangkau sehingga lebih puluhan ribu spesies. Akan tetapi pada sekarang, banyak spesies-spesies haiwan telah pupus dan terancam. Oleh itu, MNS bertanggungjawab dalam melindungi habitat spesies tersebut daripada terancam. Sebagai contoh, projek burung enggan yang dilakukan oleh MNS iaitu melalui mewartakan hutan simpan Temenggung adalah bertujuan untuk melindungi spesies burung enggang. Perlindungan spesies adalah kunci untuk pemeliharaan alam sekitar dan memungkinkan flora dan fauna untuk berkembang maju di persekitaran semula jadi mereka. Yang terakhir ialah orang asli. Kerja komuniti tempatan MNS adalah tersebar di seluruh Malaysia iaitu pada orang asli di desa dan di bandar. Perkara ini dilakukan adalah untuk orang asli agar mereka tidak menyebabkan spesies bunga Rafflesia terancam melalui menuai tuas bunga Rafflesia dan menjual kupu-kupu rajah birdwing. Antara tugas MNS adalah memberi pendapatan alternatif kepada mereka. Sekian itu sahaja. Aktiviti MNS kepada masyarakat. Malaysian Nature Society MNS atau Persatuan Pecinta Alam telah berhubung dengan orang awam melalui aktiviti alam semajari, ceramah, persidangan, acara dan media. Selanjutnya, MNS menggerakkan dan memperkasakan komuniti dalam semua inisiatif sama ada di luar bandar atau di bandar dengan memajukan kumpulan pemeliharaan tempatan LCG yang dikira di peringkat antara isu yang dibincangkan adalah eksploitasi orang asli. Pemimpin suku kaum Jahat di kampung orang asli Sungai Kejah, Encik Radi anak lelaki Lansat berpendapat bahawa pokok gaharu dan ikan sungai terutama kelah adalah hak mereka. Gaharu, ikan, air dan hutan ini adalah hak mereka dan mereka berhak menjualnya kepada sesiapa sahaja. Penghulu orang asli di kampung Semeloh, Encik Sama anak lelaki Jeraung pula meminta supaya kerajaan negeri tidak meminggirkan mereka dalam pembangunan Royal Belum kerana apa sahaja yang dirancang memerlukan kerjasama erat dengan masyarakat orang asli yang telah sekian lama mendiami Royal Belum. Apa yang penting ialah orang asli sangat menyanjungi alam ini dan mereka tidak membenarkan sebarang pencerobohan berlaku. Orang asli juga meminta kepada kerajaan supaya menggiatkan usaha membangunkan anak-anak orang asli dari segi pendidikan dan kesihatan. Untuk orang asli, menyedari akan kepentingan masyarakat orang asli yang telah lama mendiami kompleks Rimba Belum, pembangunan Royal Belum untuk ekor pelancongan sebenarnya tidak boleh dipisahkan dengan mereka yang terlalu menyanjungi semua hutan itu sendiri. Saya akan membincangkan mengenai cabaran masa kini terhadap isu-isu alam sekitar di Malaysia. Masyarakat Malaysia pada hari ini kurang memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu alam sekitar yang berlaku pada hari ini. Perkara tersebut adalah disebabkan kurangnya pendedahan atau penerangan dalam meningkatkan pengetahuan mereka tentang alam sekitar bagi memperbaiki sikap dan amalan mereka terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan terhadap alam sekitar pada hari ini. Jika dilihat pada hari ini, masyarakat masih keliru dengan penggunaan 4 jenis tong kita semula yang disediakan di setiap tempat, yang mana ia mempunyai kriteria-kriteria tertentu seperti plastik, kaca, aluminium dan kertas. Perkara ini berlaku adalah disebabkan budaya kita semula di negara ini kurang memuaskan dan menyebabkan mereka memandang mudah pada setiap penggunaan bahan dan pembuangan bahan yang tidak mesra alam seperti penggunaan beg plastik, penggunaan pembungkusan makanan seperti polistiren dan pembuangan sisa-sisa pepejal yang tidak boleh dikompos. Ini menyebabkan negara kita mempunyai pencemaran yang sangat teruk. Selain itu juga, kesedaran mereka terhadap alam sekitar ini diambil mudah kerana tidak mengambil berat tentang akibat dan kesan yang akan berlaku pada masa akan datang hasil daripada perbuatan dan penggunaan mereka yang boleh merosakkan dalam pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Seterusnya kita masuk kepada langkah-langkah pembentukan kefahaman masyarakat terhadap alam sekitar. Bagaimanakah pendidikan ini boleh mengubah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat pada hari ini ataupun generasi pada kali ini untuk mengetahui lebih mendalam tentang pendidikan terhadap pemulihan dan pemeliharaan alam sekitar di sekolah haruslah diberi perhatian yang sangat tinggi.
kerana pendidikan dilihat sebagai cara yang terbaik bagi membentuk generasi baru yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dan mengubah masyarakat yang lalai terhadap kerosakan yang berlaku pada alam sekitar ini. Selain daripada itu, media massa. Media massa adalah satu platform yang sangat berguna pada hari ini kepada masyarakat, yang mana melalui teknologi media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, radio, televisyen, majalah, orang ramai dapat mengetahui tentang cara bagaimana kita nak memelihara alam sekitar tersebut. Selain itu, mendapat pelbagai maklumat mengenai alam sekitar dengan lebih cepat. Seterusnya, melalui seminar ataupun kempen, yang mana seminar mengenai kempen-kempen alam sekitar juga sangat penting dalam kalangan masyarakat dan terutamanya pelajar sekolah, kerana mereka adalah generasi baru dalam menjaga alam sekitar yang akan datang. Dalam isu ini, dengan ini dapat menarik minat mereka untuk mengetahui lebih mendalam tentang apa yang berlaku pada alam sekitar kita di dunia ini. Kesimpulannya, tujuan utama literasi alam sekitar adalah untuk membina masyarakat yang sensitif terhadap isu alam sekitar. Menurut salah satu pandangan Wolf, kita dikatakan sebagai celik alam sekitar sekiranya kita mempunyai pengetahuan, tahu tentang strategi yang boleh diambil, mempunyai motivasi dalaman, sikap positif serta bertanggungjawab dalam menangani sesuatu isu persekitaran. Okey, secara amnya, rakyat Malaysia ni tidak semua yang celik mengenai isu alam sekitar. Malaysia juga masih belum berada di tahap yang membanggakan jika dibandingkan dengan negara maju lain seperti Jepun, Denmark, Jerman dan sebagainya. Okey, kesedaran terhadap literasi alam sekitar ni sebenarnya telah wujud dahulu. Pada ketika itu, wujud pendekatan terhadap literasi alam sekitar ni hanya di peringkat sekolah sahaja. Namun, perkara itu terhenti oleh sebab faktor masa dan kesukaran untuk mengajar serta mengutamakan pelajaran yang lain yang lebih mendesak. Bagi sesetengah rakyat Malaysia, mereka juga menganggap penjagaan terhadap alam sekitar ini bukan di bawah tanggungjawab mereka tetapi di bawah tanggungjawab kerajaan. Walhal perkara itu perlu dipikul bersama oleh semua manusia di muka bumi ini. Okey, sebagai kesimpulan akhir, kesedaran literasi alam sekitar di Malaysia masih berada di tahap sederhana. Hal ini berlaku mungkin kerana kurangnya pendedahan sejak dari kecil. Okey, literasi alam sekitar ini juga sangat penting kepada manusia. Tidak kiralah sama ada daripada rakyat ataupun kerajaan. Literasi alam sekitar ni juga boleh disampaikan kepada sesiapa sahaja, di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa, dan juga tidak terhad kepada Malaysia.